عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sekali terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis dan yang berbahagia Datuk Abdul Latif selaku pengarah Yayasan Restu, dan ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada Al-Allamah Dr. Syekh Salim Anwar Al-Husaini. Pertama sekali saya akan memperkenalkan biodata serba sedikit biodata tentang Maulana Syekh, dan kemudian kita akan meneruskan penjelasan beliau tentang segala ilmu ataupun segala wasiat, segala syarahan berkaitan dengan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pegangannya di sisi ahli sunnah wal jamaah di bawah tajuk Mahabbatur Rasul di sisi ahli sunnah wal jamaah yang membawa kepada persepaduan asas perpaduan umat. Jadi tuan-tuan, Al-Fadil Syekh Salim Anwar Al-Husaini merupakan di antara guru saya sebenarnya, dan beliau merupakan tokoh yang bergiat aktif menyampaikan Islam di seluruh negara, terutama di negara Eropah di sebelah negara Australia. Dan beliau di Australia merupakan seorang mufti dan pengurusi Islamic High Council Darul Fatwa di Sydney, Australia, yang mana di bawah Darul Fatwa ini terdapat beberapa puluhan persatuan Islam yang berada di Australia. Dan Darul Fatwa juga memiliki pusat pengajian bermula daripada bawah dan juga menengah, dan seterusnya mempunyai college, dan mempunyai Darul Fatwa ini juga mempunyai universiti ataupun pusat pengajian tinggi, dan mempunyai masjid-masjid serta surau-surau di negara bukan Islam, tuan-tuan, di Australia. Dan di sana beliau merupakan rujukan utama, terutama daripada jaliyat, iaitu generasi ataupun orang warga negara luar yang berada di Australia. Apa masalah hukum akad dirujukkan kepada Darul Fatwa, dan beliau merupakan seorang anak murid kepada tokoh ilmuwan Islam yang bernama Al-Allamah Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, dan beliau mendapat pengajian formalnya pada peringkat sarjana muda di Universiti di Lebanon, kemudian melanjutkan master di Universiti Al-Azhar Mesir, dan seterusnya beliau melanjutkan pengajian PhD di Maghribi. Dan beliau juga banyak menulis buku-buku agama, antaranya yang sering dibaca oleh mereka yang mengkaji tentang Ahli Sunnah wal Jamaah ini, iaitu Tafsir Ulil Nuha dalam mensyarahkan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dan membentang banyak peta kerja di negara kita, di Malaysia dan di tempat-tempat yang lain. Beliau juga merupakan tokoh ulama yang berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada silsilah Husain. Silsilah Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua orang cucu, iaitu Sayyidina Husain dan Hasan. Beliau daripada keturunan Husain. Sebab itu di akhirnya itu ada Al-Husaini. Dan insya-Allah kita akan sama-sama dengar sedikit apa yang akan dijelaskan oleh beliau, insya-Allah. Sebelum daripada itu, tuan-tuan, selepas Syekh menjelaskan tentang tajuknya yang ada pada tangan-tangan tuan-tuan, kalau tidak ada boleh ambil pada urus dia, saya membuka peluang untuk tuan-tuan
sekarang ini mengeluarkan handphone tuan-tuan. Semua boleh keluar handphone tuan-tuan, bukan bagi pada saya. Tapi catat nombor ini, kemudian boleh tanya soalan terus, SMS soalan terus tu pada nombor ini, terus SMS pada nombor ini, kemudian Syekh akan menjawabnya dengan saya menterjemahkan kepada beliau. Saya sebut nombor tuan-tuan. Itu 013 388 7859. 013 788 013 388 7859. Sekali lagi saya ulang, 013 388 7859. Dia tuan-tuan boleh SMS terus soalan tu, akan dapat pada di tab kita, kemudian kita akan menjawabnya. Tanyalah banyak-banyak soalan, kita banyak masa tuan-tuan. Apa saja nak tanya, tanya Syekh ni kahwin berapa kan, anak berapa, itu sekata tuan-tuan. Nak cari orang rumah kat sini ke, tanyalah dia tak faham tu, saya dia faham. Jadi tuan-tuan, saya letakkan nombornya di sini. Okay. SMS soalan ke nombor ini. Dan soalan ini saya akan terjemahkan kepada Tuan Syekh, dan beliau akan menjawabnya di akhir pengajian kita, insya-Allah. Dan insya-Allah sekiranya berkesempatan tuan-tuan, kita akan memohon kepada Syekh untuk memberikan ijazah zikir ataupun selawat kepada kita dengan cara talqin kepada kita, insya-Allah di akhir nanti. Jadi jangan pulanglah, jangan pulang awal lagi. Jadi kita nak dapat ijazah tu. Jadi boleh SMS ke nombor ini 013 388 7859 ya. Jadi insya-Allah kita akan dengar apa yang akan dijelaskan oleh beliau, dan saya sebagai penterjemahnya, saya akan terjemah perkata-perkata. Maknanya Syekh akan cakap sedikit terus saya terjemah. Syekh cakap sedikit terus saya terjemah, begitu. Supaya tuan-tuan tidak menunggu apa maksud yang hendak disampaikan oleh tuan kita Syekh Salim Ridwan. Jadi saya akan mengambil tempat yang kita serahkan kepada beliau. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص. وبعد، يقول الله رب العالمين في القرآن الكريم في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pertamanya Tuan Syekh tahmid kepada Allah Ta'ala dan seterusnya berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda dan isteri-isteri baginda dan juga kepada para sahabat baginda yang mulia. Dan Tuan Syekh memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengekalkan kita dalam iman yang benar dengan diberikan taufik dan hidayah. Dan Tuan Syekh membaca firman Allah Ta'ala yang berbunyi ataupun yang bermaksud, tidaklah aku dan tidaklah kami utuskan akan engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat kepada sekalian alam. Allah subhanahu wa ta'ala أرسل الأنبياء جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد بدين واحد هو الإسلام. Pertama sekali Allah Ta'ala mengutuskan para nabi dan juga para rasul, bermula daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam sehinggalah nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan dengan agama yang satu, yaitu agama al-Islam. الدين الصحيح هو الإسلام والدين المقبول عند الله هو الإسلام. Jadi agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam, dan agama yang diterima oleh Allah Ta'ala hanyalah agama Islam. والدين السماوي واحد وهو الإسلام فلا يجوز أن يقال الأديان السماوية. Dan agama langit, agama di sisi Allah Ta'ala itu, agama langit adalah satu sahaja, bukan banyak. Dan tidak boleh kita mengatakan terdapat agama-agama langit. إنما يقال كتب سماوية أو شرائع سماوية. Tetapi yang boleh kita sebut adalah perkataan kitab-kitab langit ataupun syariat-syariat langit. Allah subhanahu wa ta'ala أرسل الأنبياء بدين واحد هو الإسلام فكل نبي دعا إلى الإسلام، دعا إلى توحيد الله، إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Dan Allah Ta'ala telah mengutuskan seluruh para nabi seperti tadi, yaitu dengan agama yang satu, supaya para anbiya melakukan dakwah, menyampaikan dakwah kepada masyarakat agar memeluk agama yang satu, yaitu agama al-Islam. وجعل الله تعالى محمدا أفضل الأنبياء. Dan Allah Ta'ala telah menentukan bahawa Nabi Muhammad merupakan Nabi yang paling mulia. وآخرهم. Dan Allah Ta'ala menentukan bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. وأكثرهم أتباعا. Dan Nabi Muhammad yang paling ramai akan pengikutnya. وأكثرهم بركة. Dan Nabi Muhammad yang paling banyak keberkatan baginya. وأكثرهم معجزات. Dan Nabi Muhammad yang paling banyak mukjizat-mukjizatnya. فكما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. Berkata imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkaitan dengan Nabi Muhammad ini, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutuskan mana-mana nabi dan rasul dan diberikan kepadanya mukjizat, kecuali mukjizat-mukjizat tersebut juga diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun lebih hebat daripada itu. إن كان موسى عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى عدة معجزات ومنها أنه ضرب الحجر بعصاه فخرج من الحجر ماء. Sekiranya kita melihat Nabi Musa alaihi salam,
Allah Ta'ala memberikan kepadanya mukjizat. Antara mukjizat Nabi Musa adalah Nabi Musa memukul pada batu, kemudian keluar daripada batu itu air. فإن الله تعالى أعطى محمدا ما هو أعجب. Tapi Allah Ta'ala juga memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat yang lebih hebat daripada itu. نبع الماء من بين أصابعه من بين اللحم والدم كأمثال العلوم. Saya menyatakan bahawa antara mukjizat Nabi kita Muhammad iaitu keluar daripada cedahan jari jemari baginda air, yang mana air tersebut air yang suci jernih, seperti mana jernihnya air, seperti mana keluarnya air tersebut pahit. Kalau kita tengok pahit itu keluar, begitulah pancaran air yang keluar daripada jari jemari Rasulullah. كان عيسى عليه السلام أعطاه الله تعالى عدة معجزات ومنها إحياء الموتى بإذن الله، فإن الله أعطى محمدا ما هو أعجب. Dan sekiranya Allah Ta'ala memberi kepada Nabi Isa alaihi salam mukjizat, antara mukjizat Nabi Isa iaitu dengan izin Allah Ta'ala dia boleh menghidupkan yang telah mati dengan izin Allah Ta'ala. Waktu yang sama Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Rasulullah Nabi kita yang lebih hebat daripada itu. فإن الله تعالى أعطى محمدا إنطاق العجماء من بهيمة تكلم. Antara mukjizat yang diberikan yang lebih pelik lagi yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu binatang-binatang boleh bercakap berbual dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والحجر تكلم. Begitu juga batu berkata-kata berbual dengan Rasulullah. والشجر تكلم. Begitu juga pokok-pokok bercakap dan berkata-kata dengan Rasulullah. وتلك الخشبة اليابسة التي كان يستند إليها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة صارت تئن تبكي بكاء الصبي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Begitu juga pohon kurma, tuan-tuan. Pohon kurma yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di atasnya. Bila mana Rasulullah sudah tidak lagi berkhutbah, maka pohon kurma itu yang tidak ada apa-apa, tuan-tuan, dia boleh menangis. Dia menangis teresak-esak rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خشبة لا روح فيها أنت وبكت وحنت شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pohon, tuan-tuan, pohon yang tidak ada roh. Kita ada roh. Pohon yang tidak ada roh itu dia boleh menangis teresak-esak. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dia rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكيف لا نحبه وهو أحب الخلق إلى الله. Jadi bagaimana kita tidak menyayangi Rasulullah sedangkan Rasulullah adalah makhluk yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala. كيف لا نحبه وهو سيد الأولين والآخرين. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan Rasulullah adalah penghulu kepada para rasul yang awal dan juga para rasul yang terakhir. كيف لا نحبه وهو ينفعنا في حياته وبعد وفاته. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah, tuan-tuan, dia memberi manfaat kepada kita waktu hidupnya, memberi manfaat kepada manusia waktu hidupnya dan selepas wafatnya baginda. وله حرمة وجاه عند الله عظيم في حياته وبعد وفاته. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kehebatan yang tinggi sama ada waktu hidupnya Rasulullah ataupun selepas wafatnya Rasulullah. ذكر عدد من العلماء ومنهم القاضي عياض قصة حصلت مع مالك بن أنس الإمام مالك والخليفة المنصور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Berlaku satu peristiwa pada zaman Imam Malik bersama dengan Khalifatul Mansur, satu peristiwa yang berlaku di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ارتفع صوت الخليفة ومن معه فأمرهم الإمام مالك رضي الله عنه أن يغضوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sewaktu itu tuan-tuan, rombongan daripada Khalifah Al-Mansur ini, mereka ada di kalangan mereka yang tinggi suaranya. Ketika mana ziarah kubur Nabi itu, dia tinggi suara mereka di hadapan kubur Nabi. Lalu apa kata Imam Malik? Imam Malik menyatakan, perlahankan suara kamu semua di hadapan kubur Nabi itu. وقال له الإمام مالك إن حرمة النبي في حياته كحرمته بعد وفاته. Dan Imam Malik menyatakan bahawa kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu hidupnya adalah sama saja kehormatannya selepas wafatnya baginda. وقال الخليفة المنصور يا أبا عبد الله، الإمام مالك قال له أبو عبد الله يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ Kemudian Khalifah Al-Mansur bertanya kepada Imam Malik. Dia menyatakan laqab Imam Malik ini, wahai Aba Abdullah, wahai Imam Malik, aku nak berdoa ni, aku nak menghadap kepada kubur Nabi ke, ataupun aku nak membelakangi kubur Nabi ketika berdoa? Qala bal istaqbilhu. Dan Imam Malik menyatakan, maka hendaklah kamu menghadap wajah kamu kepada Rasulullah. Wastashfi' bihi yushaffi'uhu Allah. Dan mintalah syafaat daripadanya, insya-Allah Allah Taala akan memberi syafaat kepadamu. Ma'nahu astaqbil an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qabrih. Maknanya kamu menghadaplah, mintalah kepada Rasulullah syafaat dalam keadaan kamu berada di kuburnya. Istaqbilhu bil-du'a wa la taj'al dhahraka ila qabrih. Yaitu menghadap ke kubur Nabi dan jangan membelakangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan ini seperti mana berlaku pada zaman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa la nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana kita tidak sayang kepada Rasulullah? Wal ulama as-salihun kanu idza zukira an-nabiy fi hadratihim yabkun. Dan para sahabat Nabi, tuan-tuan, bila mana mereka ini disebut akan nama Nabi pada majlis mereka, mereka akan menangis, tuan-tuan. كان الإمام مالك إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وتغير لونه. Imam Malik apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, maka wajahnya menjadi berubah ke kuning-kuningan. وغيره كان إذا ذكر النبي عنده يبكي. Dan selain daripada ulama, apabila selain daripada beliau di kalangan ulama, apabila disebut nama Nabi Muhammad, ada di kalangan mereka menangis يجف الدمع من عيونه. Sehingga sampai kering akan air mata mereka. وكان الصحابة على هذا. Dan para sahabat beginilah keadaan mereka. كانوا يتبركون بالنبي وبآثاره. Para sahabat Nabi SAW mengambil berkat daripada Nabi dan juga kesan-kesan Nabi Muhammad. Hatta bi'araqihi yatabarakun. Sehingga kan para sahabat mengambil berkat daripada peluh Rasulullah. Li'annahu kulluhu barakah. Sebab seluruh yang ada pada Rasulullah ini banyak dan dipenuhi dengan keberkatan. Fi sahih al-Imam Muslim wa ghayrihi min kutub al-hadith anna Sulaym وهذه امرأة إحدى محارم رسول الله دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيتها ولم تكن في البيت. Dalam satu kisah, tuan-tuan, yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, iaitu terdapat seorang wanita yang merupakan mahram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sulaym. Satu ketika Rasulullah datang kepada rumah Sulaym, pergi ziarah rumah Sulaym. فنام على السرير. Kemudian Rasulullah mendapati bahawa Sulaym tidak ada kerana dia mahram. Dia datang tu sebab Sulaym adalah mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk dalam rumah itu, kemudian Rasulullah tidur di dalam rumah Sulaym. فقيل لأم سليم إن رسول الله في بيتك فأسرعت إلى البيت.
Maka Sulaim itu berada di luar rumahnya. Rasulullah ada dalam rumah dia. Sahabat Nabi pergi bergegas bertemu dengan Sulaim. Mereka mengatakan, wahai Sulaim, Rasulullah SAW ada di dalam rumah kamu. Lalu Sulaim pun berlari, berkejaran, terus pergi pulang ke rumahnya bertemu dengan Rasulullah. فدخلت البيت فوجدت النبي نائما على السرير وينزل منه العرق من شدة الحرارة. Lalu Sulaim pun masuk dalam rumahnya. Dia dapati bahawa Rasulullah sedang tidur di dalam rumahnya. Apa yang berlaku? Iaitu Rasulullah tidur di dalam rumah Sulaim ni tidak ada aircon, tuan-tuan. Panas, berpeluh Rasulullah tu. Peluh Rasulullah itu menitik. فجاءت زلبت قطعة جلد وصارت تجفف العرق من على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lalu Sulaim mengambil macam kain daripada kain kulit yang boleh disapu di kepala itu. Sulaim ambilnya kemudian menyapu di peluh Rasulullah SAW yang terdapat di dahi tersebut. عصرته في قارورة. Kemudian Sulaim memerahnya peluh tadi dan dimasukkan ke dalam satu botol. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika itu Nabi Muhammad pun terjaga daripada tidurnya. فقال لها ماذا تصنعين يا سليم؟ Lalu Rasulullah bertanya kepada Sulaim, apa kamu buat ini wahai Sulaim? قالت نرجو بركته من صبياننا يا رسول الله. Lalu Sulaim menjawab, wahai Rasulullah, daripada peluhmu ini kami mengharap keberkatan untuk anak-anak kami. فقال لها أصبته. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, benarlah kamu wahai Sulaim. ما قال لها أخطأت. Sulaim bila buat macam itu Rasulullah tak cakap pun, kamu ni buat benda sesat ni. ما قال لها أشركت. Rasulullah tidak mengatakan ini kamu telah syirik. والصحابة كلهم على هذا. Dan para sahabat seluruhnya keadaannya begitulah. حتى إنهم يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم. Sehingga kan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka ini bertabarruk, iaitu ambil berkat daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حلق شعره كله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana haji wida, haji yang terakhir bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah mencukuri seluruh rambut baginda. وشعره طويل صلى الله عليه وسلم فحلقه كله. شعره كان أحيانا يصل إلى منكبيه. Rambut Rasulullah tuan-tuan, bentuk dia rambutnya panjang. Dan rambut Rasulullah ni kadang-kadang sampai pada bahunya, panjangnya rambut Rasulullah. Tapi pada haji wida Rasulullah cukur semua sekali. وماذا فعل بهذا الشعر الذي حلقه؟ وزعه على أصحابه. Rambut itu tadi yang telah dicukuri, apa Rasulullah buat dengan rambut baginda? Rasulullah membahagikan rambut itu kepada para sahabat baginda. لماذا وزعه على أصحابه حتى يأكلوه؟ Saya tanya, apa tujuan Rasulullah memberikan rambut Rasulullah itu kepada para sahabat? Untuk makan rambut, kata-kata? الشعر لا يأكل. Rambut tak boleh dimakan. وزعه عليهم ليتبركوا به. Maknanya Rasulullah memberikan rambut-rambut baginda itu untuk apa? Untuk diambil berkat daripadanya. هذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. Mengambil berkat daripada rambut Nabi ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. وهؤلاء الصحابة أخذوا هذا الشعر. Dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim mengambil rambut tersebut dan menyimpannya. هذا أخذ شعر وهذا شعرتين على حسب ما قسم الله لكل منهم. Masing-masing mengambil rambut Rasulullah yang banyak itu tadi diambil oleh para sahabat, si fulan ambil daripada rambut Rasulullah tersebut. وأحيانا كانوا يأخذون هذا الشعر ويضعونه في الماء ثم يشرب منه المريض.
Kadang-kadang tuan-tuan, para sahabat Nabi ini diambil rambut Rasulullah tadi, kemudian mereka menyimpannya. Apa mereka buat? Mereka mengambil rambut tadi dan mencelupnya di dalam air. Dicelup rambut itu tadi di dalam air, kemudian air itu diminum untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Maka orang yang sakit itu minum daripada air rambut Rasulullah itu, mereka menjadi sihat. حتى كذلك إذا أصيب أحد بمرض كانوا يرسلون إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعاء فيه ماء فيغمس لهم من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب ويغتسل المريض فيتعافى بإذن الله. وهذا في صحيح البخاري. Begitu juga dalam kitab Sahih Al-Bukhari dikisahkan bagaimana para sahabat selepas wafat Nabi. Para sahabat ini bila mana ada di kalangan mereka yang sakit, tuan-tuan, dia pergi ke rumah isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi ini yang menyimpan rambut Rasulullah, mereka bawa tong air, bawa satu tong air, kemudian minta supaya